Assalamualaikum. Hari ini saya akan cuba membaiki sebuah washing machine yang tidak boleh wash dan spin, tetapi hanya bunyi berdengung sahaja. Saya akan buka dan cuba periksa dulu dia punya kapasitor. Okey, saya akan lihat sama ada kapasitornya masih lagi baik ataupun sudah rosak. Jadi itu yang pertama yang saya akan cek dahulu. Sebab biasanya apabila motor wash dan motor spin tidak boleh berfungsi, salah satu daripada kemungkinan kerosakannya ialah pada kapasitor. Jadi saya akan lihat dulu sebab kapasitornya sekarang ni berada di bahagian dalam, sangat dalam. So saya buat kerja ni waktu malam, jadi tak berapa nampak. Itu kapasitornya. Okay, kapasitornya berwarna hitam dan jenis lama, bukan jenis bulat. Okay. Jadi saya akan lihat dan tengok dulu apakah kapasitor ni yang menyebabkan masalah mesin ini tidak boleh wash dan spin. Okay. Jadi saya akan lihat, saya akan tengok dulu kapasitor ni sebelum saya cek komponen-komponen yang lain. Banyak kemungkinan apabila tidak boleh wash tapi hanya berdengung saja, humming saja. Okey, Jadi agak ke dalam sikit kapasitor ni, saya perlu buka pada bahagian atas jugalah. Okay, supaya mudah untuk saya tengok dan cek kapasitor ni. Okey. Bahagian atasnya tu saya akan buka. Okay, supaya nampak dengan jelas. Sebab kapasitor ni bukan jenis sambungan wayarnya menggunakan jenis masukkan ke dalam slot-slot itu, tapi menggunakan sambungan soket soket. Jadi saya akan buka dulu, tengok kapasitor ni. Okey, kalau bernasib baik sekiranya hanya kapasitor ni saja, maka kos membaikinya tidaklah begitu mahal, tak mahal sangat kapasitor tu. Tapi kalau kapasitor dalam keadaan baik, saya akan cek pula motor washnya. Kalau motor wash yang rosak, agak mahal sikit lah. Okey. Okey, kalau kapasitor ni tak mahal lah. Okey, saya akan cek dulu. Harap-harap hanya kapasitor ini yang mempunyai masalah. Okey, saya rasa saya sudah dapat pasti kenapa punca dia hanya berdengung dan tidak boleh berputar. Okey, saya lihat wire, salah satu wire yang menyambungkan motor wash dan kapasitor itu sudah pun tertanggal, sudah terputus daripada soketnya. Sebab dia boleh terputus kerana apabila berlaku wash dan juga spin ataupun rinse, maka sebab wayar itu dia bersambung dengan drum. Jika drum itu berpusing, maka wayar itu pun bergetar dan bergerak. Jadi kemungkinan inilah yang menyebabkan wayar itu sudah terkeluar daripada soket. Okey, harap-harap ini yang menjadi punca masalahnya. Kalau ini yang menjadi punca masalahnya, satu sen pun tak payah keluarkan lah. Okey, modal. Sebab saya hanya akan sambung dan masuk balik dalam soket tersebut dan saya ketatkan soket tersebut. Kalau ini yang menjadi punca, maka bernasib baiklah tuan mesin ini. Okey. Saya cuba sambung dulu. Okey, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, masalahnya sedikit saja. Kalau tuan-tuan ada sedikit pengetahuan dan kemahiran, tuan-tuan boleh DIY sendiri saja. Dan tak perlu pun keluar modal kalau setakat wayar yang putus ataupun tertanggal. Tapi kalau panggil foreman yang membaiki, sekurang-kurangnya tuan-tuan kena keluar jugalah kos walaupun hanya wayar, sebab foreman itu telah pergi ke rumah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perlu bayar kos dia buka, dia datang ke rumah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan
cuba DIY sendiri, tengok dulu, cek dulu, periksa dulu, kemungkinan hanya wire saja yang menjadi masalah seperti mesin ni. Jadi mesin yang berdengung tapi tak boleh berputar, tak boleh berputar untuk membasuh dan juga spin. Dan saya telah lihat tadi bahawa puncanya kemungkinan besar ialah kapasitornya tidak berfungsi kerana wirenya telah terputus akibat daripada getaran pusingan drum tersebut. Okey. Saya sudah sambung dan kita cuba cek tengok, cuba sambungkan dengan elektrik. Kita cuba tengok adakah kerana kapasitor tersebut. Jika disebabkan kapasitor tersebut, sudah pastilah sekarang ni ianya berfungsi. Okey, kita tengok sekarang ni. Okey, saya akan ambil mode spin supaya tak perlu masuk air. Cuma kita akan lihat adakah motor ini, drum dan juga peserta itu berputar dan berpusing. Okey, Okey, saya set dulu dan kita set pada spin dan tunggu beberapa detik. Okey, sudah bunyi drain motor telah ditarik, maka air sekarang ni keluar dan kita tunggu sekejap. Bila air keluar, habis saja air keluar, proses spin akan dijalankan. Okey, kita tunggu sekejap. Harap-harap kerosakan itu berpunca daripada wire kapasitor yang telah pun tertanggal ataupun terputus. Okey, kita lihat sekarang, kita tunggu sekejap lagi. Okey, tunggu sekejap. Kita lihat sama ada motornya sudah pun boleh berfungsi untuk membasuh dan juga untuk spin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sabar. Sebab dia memerlukan beberapa detik juga untuk mula berputar. Okey. Sekarang ni tuan-tuan nampak tak? Okey. Sekarang ni tuan-tuan nampak bahawa mesin ini sudah pun boleh digunakan. Okey, sudah pun berputar. Maka betul lah tadi masalah mesin ini disebabkan oleh wayarnya yang terputus, wayar kapasitor. Jadi itu saja. Okey, kalau tuan-tuan buat DIY sendiri, 1 sen pun tak perlu keluarkan wang. Okey, sekarang ni kita sudah lihat mesin sudah pun boleh digunakan semula lah. Hanya sedikit saja kerosakan, iaitu kerosakan wayarnya yang tertanggal kerana getaran. Okey, getaran berlaku apabila semasa proses spin lah terutamanya. Bila spin, tuan-tuan tengok spin tu dia sangat laju. Bila sangat laju, bergetar. Drum bergetar. Bila drum bergetar, wayar juga bergetar dan boleh tercabut ataupun putus. Okey, itu sebab akan berlaku geseran dan getaran yang akan menyebabkan kadang-kadang wayarnya tertanggal. Okey. Sudah siap tuan-tuan dan puan-puan? Sudah pun berputar dengan laju semasa spin. Jadi saya hanya akan pasang balik lah. Okey, pasang balik semua komponen yang saya buka tadi, iaitu penutupnya, dan saya akan ikat semula kapasitor ni pada bahagian yang telah ditetapkan pada bahagian dalam itu supaya lebih kuat. Okey. Jadi saya akan ketatkan semua wayar-wayar. Okey. Selesai sudah membaiki mesin ini. Sekejap saja saya baiki.
Jadi tekaan saya bahawa kemungkinan masalah kapasitor bagi mesin ni adalah tepat, dan apabila saya buka hanyalah kapasitor itu masih lagi baik. Okay, saya tengok tadi nilai kapasitor bagi mesin ini ialah 12.5 microfarad. Okay, saya akan tunggang semula. Okay, saya baringkan semula mesin ni untuk saya pasang balik dan perketat semula kapasitor yang berwarna hitam ni pada bahagian dalam di dinding washing machine ni. Okay, itu tuan-tuan tengok di situ bahagian itu. Bila dia berputar, terutama pada waktu spin, maka bahagian itu pun bergetar dengan kuat, bergoncang dengan kuat. Maka kadang-kadang tuan-tuan cek saja wire kapasitor itu. Sebab kapasitor ni dia menyimpan tenaga, dia menjadi starter untuk wash motor untuk bergerak. Okay, jadi kalau tidak berfungsi, maka dia tak boleh berputar lah, sebab tenaga dia tak ada. Okay, itu sebab pentingnya kapasitor ini pada wash motor. Kalau terputus, maka dia hanya berdengung saja. Dia tak boleh berputar. Okay, sebab tak ada saluran tenaga, dia tak cukup. Okay, untuk memutarkan mesin tersebut. Jadi saya akan masukkan semula skru ni ke dalam bahagian itu untuk saya ikat kapasitor tersebut supaya dia lebih kuat. Jadi saya menggunakan skru yang lebih panjang, skru yang lebih panjang untuk mengetatkan. Tu saya tunjukkan kepada tuan rumah tu, dia akan bergetar. Okay, apabila spin terutamanya. Jadi cek bahagian itu sekiranya motor ataupun wash motor tidak berfungsi. Biasanya saya akan cek bahagian itu yang pertama bila saya membaiki mesin membasuh ni, kalau berkaitan dengan motor lah. Okay, setelah saya cek bahagian itu, kalau bahagian itu okey, saya cek kapasitor okey, saya akan cek pula dia punya drain motor lah. Kalau drain motor okey, kita cek juga dia punya belting. Kadang-kadang belting longgak pun juga menyebabkan masalah motornya tak bergerak. Okay. Kalau belting semua okey, drain motor semua okey, saya akan tengok bahagian dalam pula lah. Okay, suka buka bahagian pulsator tu. Mungkin pulsatornya problem, ataupun dia punya skru ataupun nutnya sudah haus, menyebabkan dia tak boleh pegang lagi drum tu. Okey, selepas itu kalau tidak, saya akan cek juga dia punya gearbox. Jadi banyaklah perkara yang komponen-komponen yang kita perlu cek. Jadi saya letakkan sedikit gam di situ, selotip hitam, supaya dia dapat memegang wire itu, dan bila bergeser pun dia tak akan putus. Okay, di samping saya letakkan gam ni supaya kalau air bocor ataupun terpercik semasa membasuh ataupun spin, jadi taklah terkena wire tu, taklah berlaku short. Okey, jadi saya letakkan sikit selotip hitam untuk cover wire kapasitor ni. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang terjadi kepada mesin ni hanya kecil saja. Sebenarnya tuan mesin ni panggil tadi waktu siang, tapi oleh kerana saya sibuk, saya datang waktu malam lah. Selepas maghrib ni saya datang sekejap, saya singgah sekejap. Jadi saya hanya dapat settlekan masalah ni dalam lebih kurang dalam 10 minit lah. 10 minit settle lah. Okay.
Jadi tak ada banyak masalah sangat. Tak perlu keluar tak perlu ganti komponen mana-mana, cuma masukkan wire saja. Jadi okeylah. Jadi saya tutup balik dan akan kemaskan semula washing machine ni supaya dapat digunakan, dan tuan rumah pun boleh tersenyum lah kerana tak perlu mengeluarkan kos yang banyak lah, sebab kerosakannya hanyalah wirenya yang tercabut. Okay. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan dan puan supaya belajarlah sikit, boleh melalui YouTube dan sebagainya. Itu sebab saya telah mewujudkan My Hobby Channel, dan saya berkongsi pengalaman saya membaiki washing machine, aircon, alat-alat elektrik, alat elektronik. Saya muat naikkan dalam channel tersebut, dan tuan-tuan jika berminat boleh layari My Hobby Channel. Di situ sudah ada banyak video-video memperbaiki macam-macam lah kerosakan yang berlaku pada alat elektrik dan elektronik. Jadi tuan-tuan boleh tengok sebagai panduan. Cuma apabila tengok tu janganlah kedekut untuk share ataupun untuk like ataupun untuk subscribe . Okey, jadi free saja. Okey, tuan-tuan dapat ilmu yang saya berikan, pengalaman yang saya berikan, tuan-tuan gunakan untuk membaiki alat-alat peralatan elektrik dan elektronik di rumah tuan-tuan. Cuma saya hanya minta tuan-tuan subscribe saja saya punya video dan channel saya itu. Okey, itu saja yang saya minta. Okey, tuan-tuan ambil lah, belajar ilmu yang saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan. Okey, sekarang sudah hampir selesai. Saya perketatkan bahagian-bahagian pada bahagian atas tu, dan sekejap lagi saya akan tutup pada bahagian bawah tu, supaya bahagian bawah tu kita tutup supaya tikus tak masuk. Kadang-kadang bila tikus masuk dia akan gigit wire putus, rosak juga. Okey, kadang-kadang disebabkan oleh tikus saja. Okey, tunggu sekejap lagi ya tuan-tuan dan puan. Saya sudah hampir tamat, sampai selesai membaiki washing machine ni. Jadi kalau tuan-tuan berminat, silalah layari My Hobby Channel, di mana di situ banyak sudah video-video membaiki alat-alat elektrik dan elektronik yang saya telah muat naik untuk menjadi panduan kepada yang berminat lah, yang cuba untuk berjimat cermat. Okey, kalau kita panggil foreman, at least tuan-tuan kena keluarkan RM50 ke atas lah. Biasanya RM80, RM100, RM150. Kalau melibatkan motor lagi mahal tuan-tuan dan puan. Jadi kalau buka saja biasanya repair foreman ni dia akan ambil buka saja RM50 lah. Okey, itu belum tahu lagi, belum charge kerosakan mana-mana komponen lagi. Okey, sebab sekarang ni biasalah tuan-tuan dan puan. Okey, bukan semua orang memiliki kemahiran untuk membaiki ni. Jadi itu sebabnya tuan-tuan boleh lihat di channel saya untuk mempelajari serba sedikit bagaimanakah untuk membaiki alat-alat elektrik dan elektronik. Okey, sekarang ni saya sudah selesai menutup semua bahagian yang saya buka tadi, dan saya akan tutup pula pada bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni supaya tikus tak boleh masuk ke dalam mesin ni. Okey, hanya dia masukkan dalam slot yang telah ada di situ.
dan tak susah apa pun, dan saya akan letakkan semula skru untuk menguatkan bahagian bawah tersebut. Okey, saya akan kunci bahagian ni. Okey, sudah pun kuat. Satu pun cukup lah. Okey, saya akan tegakkan semula ni washing machine ni, dan letakkan semula di tempatnya lah. Jadi kita cuba sekali lagi. Bila berada di tempatnya, adakah ianya dapat berfungsi dengan baik. Okey, tunggu sekejap. Tadi kita sudah uji dah, tapi sekarang ni apabila kita pindahkan dan tempatkan di tempat yang disediakan untuk mesin ni, kita uji sekali lagi untuk pastikan bahawa memang benar-benar mesin ni telah boleh digunakan oleh tuan rumah ini. Okey, tunggu sekejap. Okey, sekarang kita dapat lihat bahawa mesin ni telah pun dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan semula. Sekian, terima kasih.